Okay, anything awak kalau tiba-tiba ada nampak macam blur ke, janganlah cakap kat saya, cikgu saya nampak ada bayang hitam. Yang tu lain lah kan. Kalau tiba-tiba kamera blur ke, internet tak stable ke, awak just terus komen dekat chat, saya boleh nampak. Ataupun awak just unmute. So maksudnya nanti saya boleh tahulah awak cakap, cikgu kamera cikgu blur. Example lah kan. Okay, so jangan malu untuk bertanya dengan saya. Saya tak pernah lagi lah tampar student saya. Saya tak pernah lagi tampar. So jangan malu untuk bertanya. Okay. So, bila kita sentuh tentang konsep mall, benda apa dalam chapter 3 ni awak perlu tahu? Okay, kalau saya katakan dalam chapter 3, walaupun awak start dengan chapter 3 mengira, tapi saya lagi prefer dalam, yes, Avogadro constant, thank you. Dalam kita ni sebenarnya benda yang sangat-sangat penting dalam chapter 3 adalah awak kenal tentang ion. Okay, dalam chapter 3 ni awak kenal tentang ion. Means ion ni apa? Kita kena tahu kita ada dua, cation, okay, cation dan anion. Okay, tapi saya tak sentuh benda ni hari ni, cuma saya nak cakap saja. Okay, so cation dengan anion, which is ion positif untuk cation, anion adalah ion negatif. Kenapa ion penting? Sebab daripada ion, dia menentukan formula kimia. Formula kimia. Macam mana? Kalau kita tahu, contohnya charge bagilah example. Kalau kita ada Ca, kita kena tahu bahawa dia adalah 2+. Maksudnya awak kena ingat charge. Kalau kita ada Cl, awak kena tahu dia adalah minus. Bila dia combine, dia jadi chemical formula, dia darab, silang, so dia jadi CaCl2. So dapatlah chemical formula. Okay, itu pentingnya first, kita kena ingat charge lah. Okay, kalau tak tahu ingat charge, awak boleh tengok berbagai cara untuk ingat charge. Berbagai cara. Awak boleh tengok kat FB saya pun ada, saya pernah bagi contoh dan banyak video kat luar pun. YouTube pun banyak macam mana cara nak ingat charge. Okay, ini. Dah jadi chemical formula, formula kimia. So daripada sini, daripada chemical formula pula, apa yang penting? Now next, awak kena tahu buat persamaan kimia. Okay, daripada sini, contohlah, katakanlah saya kata nak menghasilkan CaCl ni ialah tindak balas. Ini contohlah, kata tindak balas daripada HCl campur dengan CaO, contoh. So dia menghasilkan ini. Maknanya kalau awak nak buat persamaan kimia, awak kena tahu dulu formula kimia. Sebab apa? Sebab takut tak ingat nanti nak letak dekat sini 2. Kan? Sebab apa? Ada student dia fikir bila dia menghasilkan CaCl, Ca just Cl. Tak ingat yang pasal 2 sebab datang daripada charge Ca2+. So dia akan sangkut dekat sini. Bila sangkut dekat sini, ni kalau ikutkan produk dia adalah H2O lah kan. Ini cikgu tak detail sangat ya. Sebab saya nak sentuh calculation. Bukan yang ni. Next class saya sentuh yang ni. Okay. So, kita tahu buat formula kimia yang betul, barulah kita boleh seimbangkan persamaan kimia. Okey. So daripada sini awak dah tengok, awak dah tulis formula kimia bagi setiap bahan dan reaktan produk dengan betul, barulah awak start balance kan, seimbangkan persamaan kimia. So bila kita seimbangkan, kalau saya guna teknik saya, siapa yang paling red? Maksudnya, nampaklah saya perasanlah Cl ni nampak sangat ada 2. Di situ siapa yang paling red? Saya letak 2. Cara dia macam tu. So bila saya letak dekat sini 2, hidrogen saya pun jadi 2. So saya pun pergi check, hidrogen saya dah cukup 2. Jadi saya dapat equation ni dah balance. Teknik balance ni kena praktis kena praktis. Lama-lama awak akan jadi mudah. Tetapi tak boleh balance kalau tulis formula kimia salah. Okay. Now bila kita dah ion betul, formula kimia betul, persamaan kimia betul, di sinilah awak start mengira. Inilah
yang paling orang kata pengiraan, calculation involving chemical equation, pengiraan yang melibatkan persamaan kimia. Okey, pengiraan yang melibatkan persamaan kimia ni macam mana? Contoh, katakanlah dia tanya awak satu tindak balas menggunakan 3.2 gram kalsium oksida, CaO. Berapakah garam yang terhasil? Berapakah jisim garam? Mass of calcium chlorida. Okay. So, kita tak boleh kira ini kalau kita tak buat persamaan kimia dengan betul. Di sinilah kita akan implement konsep mol yang akan saya sentuh dulu hari ini. Okay, InsyaAllah minggu depan kalau tiada halangan saya akan ajar teknik balance dengan mudah. Teknik macam mana nak balance, contoh-contoh soalan. Okay, itu adalah skill sahaja. Teknik balance tu skill. Okay, so hari ini saya nak sentuh tentang konsep mol. Tak ada apa sangat, saya boleh padam. Jadi kita pergi kepada konsep mol. Saya ada bagi bahan. Saya akan kira nanti. Ajar kira. Tapi jangan risau, mungkin yang baru boleh join kelas saya kan, mungkin tak sempat nak print. Mungkin tak sempat nak print latihan yang saya bagi ni, jangan risau, saya akan share screen nanti. Tetapi sebelum saya start, saya nak test skill calculator dulu. Sebab hari ni saya nak tunjuk, kalau dalam kimia, even fizik pun, ada certain kita boleh dapatkan jawapan terus. Why not you tekan calculator untuk dapatkan jawapan? Itulah skill calculator yang saya nak test sebelum saya nak sentuh tentang konsep mol. Skill calculator ni apa? Maksud saya selalunya dalam melibatkan pengiraan jisim. Kadang-kadang dia minta, apakah jisim relatif bagi X? Bila persamaan kimia dia macam ni. Kalau awak ada yang tengok modul, saya ada bagi iaitu soalan SPM tahun 2009 yang soalan first ni, yang tu yang saya akan sentuh. Tapi saya nak test dulu sebelum kita start, saya tunjuk dulu calculation dalam maths dulu. Okay, So, dalam kita nak mengira maths, dalam kita nak mengira maths, contohnya katakanlah, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil JMR pula. JMR. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil RMM. Relative Molecular Mass. Sama je, maksudnya awak dah faham. Okey, ini adalah total mass. Relative Molecular Mass. Dah faham, ini adalah total mass. Okey, selalunya kalau saya cakap, contohnya cuba kira copper sulfate. Formula bagi copper sulfate. So macam mana nak tahu? Ini jangan risau. Relative atomic mass dia akan bagi. Contohnya dia bagi untuk copper 64. So tak perlu hafal pun. Untuk sulfate 32. Untuk oksigen 16. Okay. So basically awak boleh kira yang ni. Saya rasa form 4, form 5 benda ni memang basic. Okay. Kita boleh kira je kan untuk yang ni. So jadi 64 campur dengan 32 campur dengan 4 darabkan dengan 16. Ini kenapa cikgu tunjuk ni yang mudah ni. Saja dulu. Okay, So bila awak darab 64 campur 32 campur 4, okay, didarabkan dengan 16, awak dapat iaitu 160 gram. Sebenarnya untuk relative molecular mass dia ada gram per mol actually. Dia ada unit dia gram per mol. Tapi jisim memang gram, tapi gram per mol tu adalah untuk 1 mol. Okay, that's why dia punya unit adalah gram mol negatif 1. So jangan terkejut lah, itu adalah standard lah, itu adalah unit. Benda ni adalah constant. Okay, sebab tu unit dia adalah gram per mol. Tapi katakanlah saya ada satu formula. Contohnya CuSO4.
Okay, dot 7H2O. Ini formula apa? Ini adalah cuprum sulfat terhidrat. Hydrated of copper sulfate. Terhidrat. Hidrat ni macam mana? Hidrat dapat air lah. Hidrat, dia ada air. Okay. So, kalau dalam kes yang macam ni, saya prefer awak kira, okay, untuk hidrogen saya bagi, hidrogen adalah satu lah. RAM dia. Okay. So, jadi 64 campur S adalah 32, campurkan dengan 4 didarabkan dengan 16. Okey, so 7 kat depan ni adalah stoikiometri. Maksudnya ni ada dot ni, takut dalam skrin awak nampak ni ada dot ni, dia memang ada dot. Formula dia memang ada dot. So the dot H2O maksudnya tambah 7. Di dalam 7 ni ada 2 hidrogen campur 1 oksigen. Macam tu. So hati-hati dekat sini. 7 ni perlu didarabkan dengan hidrogen campur dengan oksigen. Hidrogen pula ada 2. So letak 7 kat depan and then jumlahkan semua. Kalau macam saya dah ingat dah ni nilai H2O ni. Kan? H2O ni sebenarnya 2 campur 16. Tak tahu dah. Total jisim bahagian ni saja maksudnya 18. Jadi nampaklah nanti 7 didarabkan dengan 18. Okey. So, titik tu bukan maksud darab ke? Okey, kalau dalam maths kan, dalam maths ke apa, dot memang represent darab. Terutama dalam vektor kan, awak nampak kan? Okey, tapi ni dah kita tambah jisim dia. Bukan darab Okey. So, cuba jumlahkan semua. Okey, dapat berapa awak yang dapat ni? Cuba komen sikit. 8 160 campur 7 darab 16. 18. 286. Ada tertinggal 2 ke? 160 tadi kan kita kira kan? Tambahlah lagi ni. So dah 286 Okay, 286. Saya nak sentuh tentang benda ni. Yang ni kebanyakan sudah dah tak ada masalah. Yang basic macam ni kira maths. Tapi yang macam ni kadang-kadang kita jumpa. Ini adalah kita panggil sesuatu sebatian terhidrat. Dia ada dot H2O. Benda ni wujud terutamanya bila form 5 awak sentuh tentang karat. Rusting. So mesti akan jumpa yang ni. Okay? Terhidrat. 286 gram mol negatif 1. Okey. Yang nak betul-betul sentuh sebenarnya bukan this part. Yang nak guna skill calculator. Ini adalah yang soalan yang first. Soalan yang first. Sekejap, cikgu share. Okey, soalan dia ialah. Okey, tengok Okey, so soalan dia yang ni, tapi saya nak tunjukkan kalkulator, saya tak tunjukkan di sini lah, tapi saya nak bagi tahu dululah. Soalan yang saya nak sentuh adalah bahagian ini. Okay. Yang soalan yang first ni, yang penting ni, maksudnya kita nak cari nilai unknown. Okay. So dia kata, saya baca dalam bahasa Melayu je lah. Awak semua boleh faham bahasa Melayu kan? Tak, bukan saya sindir, tapi saya nak bagi tahu ada student saya, dia memang tak faham bahasa Melayu. Maksudnya dia baru datang Malaysia. Dia orang Melayu je tapi baru datang Malaysia, baru nak ambil SPM, tak pernah ambil. So memang dia tak boleh faham bahasa Melayu. Saya ada few student yang macam tu. Okay. So, jisim molecularity bagi M2SO43 ialah 342. Berapakah jisim relatif? Dia nak cari atomic mass lah bagi M. So dalam kes macam ni,
Bagaimana cara kita nak selesaikan? Balik macam mana awak start mengira. So M ni ada 2, tak tahu. Boleh je nak letak 2X pun boleh, 2M pun boleh, tak tahu. Macam kita selalu darab. Lepas tu tambah dengan, okey, saya prefer letak 3 ni di hadapan. 3 di belakang tak cantik, tapi tak salah. Okay, prefer letak 3 di hadapan sebab sulfat ni dia ada 3. So macam mana awak letak 3 macam 7H2O tadi, 3 bracket. Jisim bagi sulfur ialah 32. Okay, campur dengan 4 didarabkan dengan 16. Tutup bracket, tutup bracket. Kalau dah buka janganlah lupa tutup. Okay, so sama dengan 3, 4, 2. Now awak nak kira unknown. Okay, ni kira manual. Jadi saya tunjuk kalkulator. Okay, so jadi bila awak kira manual, awak dapatlah 2X tambah, okay, kira 32 tambah 4 darab 16. Okay, lepas tu didarabkan dengan 3. Dapat 28. 8 sama dengan 3, 4, 2. Jadi 2X sama dengan, ni manual sangat lah ni, 3, 4, 2 tolak 2, 8, 8. Maksudnya matematik lah kan. Okay. 3, 4, 2 tolak 2, 8, 8. Lepas tu jangan lupa nak cari X sama dengan dibahagikan dengan 2. Iaitu awak dapat 54. Awak boleh bulatkan jawapan dekat skrin saya. Okay. 54 bahagi dengan 2. So awak akan dapat iaitu 27. Okay. So finally jawapan kita adalah 27. So kita pun bulatlah cari jawapan. Okay. So dalam kes ni saya nak tunjuk awak guna kalkulator. Walaupun pakai kalkulator yang baru ke ataupun kalkulator yang lama, sama lebih kurang, cuma mungkin cara awak jumpa X lah. Okay, so cikgu nak tunjuk macam mana cara nak tekan kalkulator. Okay, Okay, saya ada 3 kamera, so ambil masa untuk dia changekan position yang dia nak. Habis ini nak switch kamera. Okay, so boleh nampak kan kalkulator saya. Ni saya nak tunjuk ni. So saya harap awak semua ada kalkulator yang macam ni lah. Tak kisah, kalkulator yang lama pun tak ada masalah, cuma kedudukan X sahaja yang berbeza. Cuba komen awak boleh nampak jelas tak kalkulator saya. Okay, okay, yang penting sekejap nak tengok saya tekan button. Okay, now. Okay, sekarang kita kalau dalam kimia ke, even fizik, kalau dalam paper 2 ke, okay, paper 1 ke, kalau boleh benda yang nak mudah, cuba mudahkanlah kira dia. Okay, dalam kes ni tadi, awak ada buat equation, iaitu, saya tengok dulu. Okay, awak ada buat equation, iaitu tadi dalam kes ni, 2X, okay, tambah dengan 3. Saya suka letak 3 ni siap-siap ya. Senang, tak confuse. 3 darab sulfur 32 campur 4 didarabkan dengan 16. Tutup bracket sebab 16 tutup bracket. So, sama dengan 3, 4, 2. Mana cikgu tak nampak muka kan jauhnya. Okay, so dapat macam tu. So now nak cari X je kan? Nak cepat. Awak key in kan everything yang awak tulis ni dalam kalkulator. Okay, so tekan 2X. Okay, untuk kalkulator yang brand lama ke, X ada. Tapi X awak mungkin ada position dia dekat area sini. Cuba tengok ni macam saya ni. X ada dekat sini. So kalau awak nak keluarkan X ni, kalau untuk kalkulator yang lama, awak just tekan alpha. Alpha kan warna pink. Everything pink dekat kalkulator ni, semua adalah tekan alpha. Everything yang yellow dekat kalkulator awak tu, awak nak guna dia, semua tekan shift. Ni basic lah. Okay, so 2X. Okay, saya kena tekan alpha lah. So dia keluar 2X. So masukkan sebiji-sebiji macam mana awak tulis dekat
sini. Proses dia cepat. Jadi 2x tambah 3 bracket 32, okay, tambah 4 open bracket 16 close. Okay, kita dah buat kan? Kemudian awak nak keluarkan equation simbol sama dengan. Tekan alpha, ni alpha tampak tak sama dengan yang warna pink ni? Okay, mungkin kalkulator yang lama mungkin dekat sini, ada yang ada kat area sini, depend lah. So awak tekan yang warna pink ni, kita tekan alpha. Tekan alpha, kan sama dengan. Kemudian masukkan 3, 4, 2. So nak keluarkan jawapan, nak suruh dia kira ni, keluarkan, tekan shift, calculate, sama dengan. So directly awak boleh dapat terus jawapan 27. Okay. So ada yang tak faham dekat sini, kena mahirkan skill calculator ni, yang praktis simple je. Awak punya aim warna pink, kena tekan alpha. Yang warna kuning kat calculator awak, kena tekan shift. So kalau ada yang cikgu saya tak dapat, bila tekan shift, calculate, sama dengan, kalau tak dapat, maksudnya calculator awak mungkin dia prefer guna shift, calculate, tekan 2 kali macam tu. Saya ulang, kalau awak kira shift, calculate sama dengan, lain pada calculator ni lah shift, calculate sama dengan, awak tak dapat, so mungkin calculator awak prefer shift, calculate. So awak dapat directly terus, senang menggunakan kaedah calculator. Saya rasa since ramai yang sebab awak admaths kan, so ramai yang ambil admaths, benda ni memang dah familiar untuk awak untuk kita gunakan. Okay, saya cuma nak sentuh kalau ada beberapa student yang belum pernah try lagi menggunakan kaedah ni. Okay, now jadi kita pergi kepada soalan seterusnya, kita terus directly guna calculator. So kita tengok, dia kata di sini dia bagi tahu bahawa satu sebatian berformula X2 karbonat mempunyai jisim formula relatif dia 138. Jisim atom relatif bagi X. Dia suruh cari berapakah jisim atom relatif bagi X. Okay, now macam biasa kita nak cari X. Maksudnya ada 2X tambah karbon, jisim dia 12. 12 tambah oksigen ada 3, darablah dengan jisim oksigen which is 16 sama dengan 138. Now saya nak cari X. Kan? Ni kan paper 1. Okay, so kita pun key in everything yang ada dekat sini menggunakan calculator. Jadi letakkan macam mana? 2X, okay, tambah 12, tambah 3, tambah, kita tekan tolak pula, tambah 3, bracket 16, tutup kurungan, tekan alpha, tekan calculate, keluar simbol sama dengan 138. Kemudian tekan shift, calculate, sama dengan. Dapat terus jawapan. Cepat kan? So dapat iaitu 39. Selalunya 39 ni adalah jisim bagi potasium lah ataupun kalium. Okay. So seterusnya soalan terakhir. Yang ni. Yang ni tak apa. Kita terus guna pada skrin lah Okay. So saya harap awak faham. Saya nak tekankan skill calculator yang tu dulu untuk yang tak tahu. Tapi saya rasa ramai yang dah tahu tentang benda ni. Kan? Okay, ramai yang dah tahu menggunakan calculator. Okay, now. Sekarang saya nak tentu macam mana nak kira bila melibatkan formula yang macam ni. Sebab ada yang masih confused nak kira dia. Awak ingat basic saya tadi. So kalau yang ni dia bagi 3K. K adalah 39. So 3 bracket 39. Okay, tambah dengan FE. FE ada berapa? 1 tambah 5, 6. Tambah kurungan ini total dia ada 6. So saya letak 6 siap-siap dekat depan.
Maknanya hasil kat dalam ni nak didarabkan dengan 6. Itu maksud dia. So 6 letak kat luar. Hasil dia siapa? Iaitu karbon campur dengan nitrogen. Nitrogen takkan tulis N kan? Mestilah tulis 14. Jisim bagi nitrogen 14. So 14. Tutup kurungan dan jumlahkan mereka. Simple saja yang ni. Okay? So 3, 39 campur 56 campur 6 bracket 12 campur 14. Tutup bracket. Directly masuk ke dalam calculator. So awak terus dapat jawapan 329. Okay, itu adalah nak test basic calculation. Okay, so far awak boleh faham semua? Okay, untuk 3 skill melibatkan kalkulator dalam mol. Okay, great. So, now sekarang barulah cikgu nak pergi kepada konsep mol. Jadi untuk konsep mol ni, cikgu akan cerita dekat whiteboard. Barulah kita akan buat setiap satu soalan hari ni. Okay? Okay, Okay. Awak bagi masa lebih kurang 1 minit sebab cikgu nak tukar angle handphone kepada live. Okay, Okay, sambil-sambil tu cikgu padamkan whiteboard so awak boleh tengok saya dekat whiteboard. Okay, so dalam konsep mol ni kan, benda yang paling penting adalah magic triangle tu. Kan, benda yang paling penting adalah magic triangle yang 3 tu. Dan saya rasa semua orang kira menggunakan kaedah magic triangle. Kenapa kita nak pakai kaedah magic triangle ni? Sebab satu, mungkin ada certain pelajar, dia masih confused. Saya nak kena darab ke nak kena bahagi? Dia masih confused. Bila saya nak tukarkan kepada mol ni, saya nak kena darab ke nak kena bahagi? Okay, Actually awak dah belajar ketiga-tiga ni. Cuma bila dalam soalan, bila dalam soalan nanti dia akan combine semua tu. Jadi awak kena faham, saya nak kena buat apa dulu. Itu yang penting. Okay. So kita pergi kepada, Okay, jadi kita pergi kepada magic triangle. Okay. Ada 3 magic triangle dan ada 3. Sebenarnya dalam konsep mol, actually nanti ada 5 tau. Ada 5. Okay, ada 5. Tapi kali ni awak belajar 3 dulu. Lepas tu chapter 6 awak jumpa lagi 1. Dan chapter temu kimia awak jumpa lagi 1. So semua ada 5 lah. Okay, tapi dalam mol ni yang kita belajar masa form 4 ada jumpa 3 dulu. Siapakah mereka? Okay, dalam konsep mol, awak kalau confused, awak diminta untuk melukis segitiga ni sendiri nanti. Lukis segitiga ni sendiri. Allah Akbar, segitiga cikgu. Ada 3 segitiga. Okay. So saya senang live Okay. So dalam konsep mol kita ada 3 segitiga. So kalau kita nak melukis sendiri macam mana, awak ingat mol sentiasa belah kiri. So mol sentiasa belah kiri. Mol
mol. Dia sentiasa belah kiri. Okey. Kemudian constant sentiasa belah kanan. Siapa itu constant? Contohnya macam R, MM, J, MR dalam bahasa Melayu, JAR, RAM. Itu adalah constant lah. Maksudnya relative molecular mass. Jisim molecular relative. So benda ni adalah constant. Lagi satu constant ialah contohnya macam isi padu. Okay, kalau kes dalam isi padu kita panggil isi padu molar. Isi padu molar tu untuk siapa saja? Isi padu molar dia adalah untuk gas. Ya, isi padu molar untuk gas, bukan isi padu bagi larutan. Dia adalah dalam kes gas. So gas kita ada dua, sama ada 24 dmQ. dmQ mana unit dia? Atau 22.4 dmQ. Okay, atau mengikut situasi dan jangan risau yang mana satu nak pakai, bawah soalan akan diberikan. So dia akan cakap room temperature, dia akan bagi molar dia. Okay. Kemudian yang ketiga adalah Avogadro constant. So dalam Avogadro constant kita pakai 6.02 times 10 to power 23. Ini semua constant. Semua constant kena duduk belah kanan. Bila awak nak melukis je, constant awak mesti kena ada dekat side belah kanan. Okey, so untuk variables. Variable ni pilihan lah. So dalam kes ni, ini adalah jisim. Okey, dan ini ialah isi padu gas. Dan ini ialah zarah. Dan kena faham, zarah ini masa basically kita belajar dia ada 3. Zarah ni ada 3. So siapakah zarah yang 3? Atom, molekul ataupun ion. So 3 zarah yang kita ada ni, atom, molekul ataupun ion. Yes, zarah is particle lah. Particles, atom, molecule or ion. Kena bezakan. Apa awak kena kenal betul-betul bila saya sebut copper itu, awak kena tahu bahawa dia adalah atom. Tapi bila saya sebut hydrogen gas itu adalah molekul. Ini untuk kes yang comfort lah, mungkin kita baru kenal kan. So sebab molekul is combination two or more than atom lah, maksudnya 2 ataupun lebih bilangan atom, itu adalah molekul. So kena kenal kebanyakan logam represent sebagai atom. Ada juga gas yang atom. Contohnya macam neon, argon. Ni masa chapter 4 awak akan lebih kenal lah sebab ini adalah kumpulan 18. So mereka ini adalah kategori atom. Ini pun atom. Kena jelas konsep atom dan molekul dan ion sebab nanti soalan akan tanya how many atom, how many molecule. So kena bezakan betul-betul tentang konsep ini. Okay, now. Jadi bila kita sentuh kat sini, kalaulah ion, kalau tanya ion mestilah benda yang ada charge. Ion mestilah benda yang ada charge. Itu simple. Okay, now. Sekarang bila kita nak sentuh tentang mol, maksudnya apa yang kita boleh dapat daripada segitiga ni? Okay, sebab ini dah combination semua. Since awak dah belajar setiap satu, ini kita akan guna semua sekali. Okay, dah belajar. Kalau belum belajar baru diperkenalkan. Okay. Now, kita tengok kat sini. Dalam segitiga ni, ramai yang dah tahu guna. Contohnya, kalaulah saya nak cari mol bagi sesuatu jisim. Bila saya nak cari mol, saya tahu jisim kena bahagi dengan RMM. Kalau kes kita ada jisim. Kalau kes kita ada isi padu, maksudnya isi padu bahagi dengan molar, mol bagi gas. Okay. It depend lah dalam kes tu. Benda ni yang nak pakai yang mana satu, kena tengok. Ya, tengok keadaan. Jangan risau. Keadaan tu akan diberi. Dan awak tak akan confuse pun.
Okey, kalau ini nak cari mol, kalau yang diberikan pada awak itu adalah zarah. Zarah apa? Yang tu kena tengok betul-betul. Yang ni kena bahagi dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. Now, kalau kita nak cari zarah, maksudnya awak faham guna dia kena darab. Kalau saya nak cari isi padu, awak tahu dia kena darab. Kalau saya nak cari jisim, cara guna dia pun awak tahu kena darab. Okey. Tapi yang jadi masalahnya sekarang, bila dia tanya how many atom, how many molecule, macam mana kita nak hilangkan rasa confused soalan itu. Itu yang saya betul-betul nak tekankan hari ini. So kita pergi kepada analogi. Analogi. Analogi dia macam ni. Bila kita nak faham tentang konsep mol, dia nak tanya apa? Kita kata mol ni ibarat macam satu kotak. Teori mol, kita set minda kita, mol ni macam kotak. So bila saya sentuh tentang kotak, contohnya saya beli satu kotak telur. Bila saya cakap satu kotak telur, yang besar tu kan, kita tahu dalam tu ada 30 biji telur. Okey Kalau saya beli satu dozen pensel satu kotak kan, satu kotak pensel tulis, so kita tahu dia ada 12. Jadi mol ni ibarat macam kotak. So saya letakkan teori mol ibarat macam kotak. So kita set minda kita, mol ini ibarat macam kotak. Okay. So dalam kotak ni pula, saya isikan 6 biji bola. Ni ada 6 lah. 6 biji bola. Ni saya punya keadaan dulu. 6 biji bola. Okey. Ni macam bola tikam. Saya tak tahu lah zaman awak tu ada lagi tak bola tikam. Dulu kan ada satu mesin tikam, masuk duit 50 sen, keluar satu bola. Bola dalam tu ada mainan. Kadang-kadang zaman saya dulu kan ada mainan. So buka bola tu, so ada mainan. So saya imagine macam tu lah. Awak sempat lagi rasa saya ingat zaman awak dah tak sempat dah rasa macam tu. Saya tengok Pokemon je syok kan. Buka dapat Pokemon kan. Okay. So jadi dalam bola yang tadi tu, bola tikam tu, di dalam tu ada guli. So katakanlah, saya harap awak nampak dah warna dia. Contohlah, katakanlah saya ada guli hitam. Okay. Dan satu guli merah. Nampak tak warna dia merah? Boleh Okay. So saya ada 2 guli hitam, setiap bola ni ada 2 guli hitam. Okay. Dan satu guli merah. Okay. So nampak warna dia. Now, saya kata kalau saya ibaratkan mol tu ibarat macam kotak. So maksudnya ini untuk mol. So kotak represent untuk mol. Okay. Kalaulah bola ini represent untuk molekul. Okay. Dan katakanlah guli ni dalam ni, ni katalah dalam bola tu ada guli warna hitam, ada guli warna merah. So yang guli ini example dia adalah atom. So awak boleh imagine macam tu. Okay Jadi kalau saya tanya dekat awak, dalam satu kotak ini ada berapa bola? Ada berapa bola? Cuba komen. Dalam satu kotak ni ada berapa bola? 6. Dalam satu kotak ni ada berapa guli? Dalam satu kotak. Soalan saya dalam satu kotak. Ada 18 guli. Kalau saya tanya awak, dalam satu kotak ni ada berapa guli hitam? Teori dia. Ada berapa guli hitam? 12. Ada 12 guli hitam. Guli tu marble lah kan? Okey. So,
kalau saya tanya awak dalam satu kotak ni ada berapa guli merah? So awak ada 6 guli merah. Okey, macam ni lah hubungan mol dengan zarah. Contohnya macam ni. Kalaulah belum start lagi mol tu, tapi katakanlah kalau saya tanya awak, saya tulis jawapan kat tepi ni. Katakanlah kotak ni saya ada separuh saja. Saya ambil separuh. Maksudnya saya ada separuh. Ibarat macam setengah mol ataupun 0.5. Kalau saya tanya bola, ada berapa biji bola kat dalam ni? Kalau saya ada separuh kotak. Cuba komen. Komen tu maksudnya tak awak sedang menyambung lah kan? Dia macam minum susu pula kan? So ada berapa jumlah guli kat dalam ni? Okay. 9. Ada berapa guli hitam? 6. Okay. Ada 6 je guli hitam. Dan ada berapa guli merah? Ada 3. Okey. So nampak. Jadi kita pergi kepada zarah itu sendiri. Okey. Dia begini. Katakanlah dalam satu bekas saya mempunyai 1 mol. Contohnya dalam kes ni saya kata saya ada gas. 1 mol gas karbon dioksida. Saya ada sekarang. Saya ada 1 mol gas karbon dioksida. So dia akan tanya awak berapakah bilangan molekul karbon dioksida. Okey. Kalau kita nak cari bilangan zarah, maksudnya mol darab dengan nombor Avogadro. Kalau on teori, kalau saya tanya awak ada berapa kotak, ada berapa satu kotak ada berapa bola, so awak nampak 6 bola. Kalau saya tanya awak dalam satu kotak ada berapa guli, awak akan cakap 6 darab 3 sebab satu kotak itu ada bola, dalam bola tu ada guli. Dalam bola tu ada guli, so awak darablah. Maksudnya 6 bola didarabkan dengan 3 guli. That's why awak dapat bilangan guli adalah 18. Jadi bila saya ada 1 mol gas, kalau dia tanya berapakah bilangan molekul, jadi sebab kita nampak dalam 1 mol ni memang dalam nombor Avogadro dia kata 1 mol tak kisah jenis apa, satu kotak dia fix bahawa dia adalah bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. So sebenarnya in nature dia adalah ni lah, ibarat macam zarah ni tadi ibarat macam bola-bola ni. Okay? Jadi kalau saya ada 1 mol gas karbon dioksida, saya tahu bahawa saya ada 1 darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul karbon dioksida. Molekul. Sebab saya tanya awak molekul tu apa? Molekul itu adalah bola. So soalan saya tanya, kalau satu kotak saya ada berapa bola? So awak cakaplah saya ada 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. So kalaulah 1 mol gas, saya tanya awak berapakah bilangan atom? Kan? Bilangan atom dalam 1 mol gas karbon dioksida, berapakah bilangan atom? Di dalam molekul karbon dioksida ini, saya ada setiap 1 molekul karbon dioksida, saya ada 3 atom. Sebab ada yang cakap 2 jenis. Macam ni, saya ada 2 jenis, merah dan hitam. Okey. Tapi bilangan untuk 1 bola itu saya ada 3. 1 bola tu saya ada 3 biji guli. Sama dalam kes ni. Okey, untuk 1 molekul karbon dioksida, saya ada 3 atom. Setiap molekul karbon dioksida ni ada combination 3 atom. 1 molekul karbon dioksida ada combination 3 atom. So 1 mol karbon dioksida saya ada 1
didarabkan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Maksudnya bola saya ada banyak ni. Okey, 23 didarabkan saya nak cari bilangan atom iaitu guli didarabkan dengan 3. Okey. Okey, macam mana nak tahu 3 atom dalam soalan? Okey. Macam mana kita nak tahu dalam ni ada berapa atom? Berdasarkan formula dia. Kalau formula dia adalah karbon dioksida, so maksudnya ada 3 atom. 1 atom karbon, 2 atom oksigen. Jadi ada 3 atom. Okey. Kalaulah dia contohnya lah kan. Okey, selesaikan yang ni dulu. Selesaikan yang ni dulu. Okay, selesaikan dulu. So 6, 1 tak perlu darab lah kan. Samalah nanti jawapannya 6.02 juga. Okey, 6.02 eksponen 23 darabkan dengan 3. Jadi bilangan atom bagi gas karbon dioksida ialah 1.806 darab 10 kuasa 24 atom. Itu bilangan atom. Okey, balik kepada soalan awak. Okay, teruskan continue kalau awak nak tanya soalan. Okay, now. Macam mana saya nak tahu kalau bilangan atom tu? Contohnya macam ni. Katakanlah saya ada, contohnya, saya ada 1 mol kuprum sulfat. Okey, soalan dia, berapakah bilangan atom di dalam sebatian ini? Soalan dia, berapakah bilangan atom bagi sebatian kuprum sulfat? So, saya ada 1 mol. Okey. Jadi dalam ni awak ada berapa atom? Tengok betul-betul. Atom yang awak ada kuprum 1, sulfat sulfur 1, oksigen ada 4. Kuprum 1 campur 1. Okey. Oksigen ada 4 campur 4. Jadi bilangan atom yang wujud dalam satu sebatian kuprum sulfat ialah 6 atom. Ibarat macam dalam satu molekul, ini dalam satu bola ni ada 6 biji guli. Macam tu. Kalaulah saya ada 6 bola, contohnya kalau saya ada 6 bola, setiap ke-6 bola ni saya ada 6 biji guli. Ni contohlah kan, setiap ke-6 bola ni saya ada 6 biji guli. Kalau saya tanya awak berapakah bilangan guli, maknanya 6 bola darab 6 guli. So awak dapat 36 guli. Kalau saya tanya guli. Kalau saya tanya bola, awak cakap saya ada 6 biji bola. Okey. Samalah kes macam yang ni. Saya padam ya. Kalau saya tanya awak dalam 1 mol kuprum sulfat berapakah bilangan atom, maknanya 1 mol ini didarabkan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Sebab dalam tu, dalam satu molekul itu ada 6 bola, 6 guli tu kan? Dalam satu bola tu ada 6 guli, ada 6 atom. That's why awak perlu darabkan dengan 6. Sebab awak akan ingat, bila saya nak cari atom, macam cara saya nak cari bilangan guli. That's why kena darab dengan 6. Okay, So, 6, satu tak perlu tulis pun tak apa, tak salah pun tak tulis. Sebab satu tu represent mol. Okay, So, jadi 6.02 eksponen 23 darablah dengan 6. Jadi awak dapat 3.612 darab 10 kuasa 24 atom. Okay. Masih lagi dalam contoh yang sama. Okay. Kalaulah saya ada 0.4.
Contohnya, saya ada 0.4 mol kuprum sulfat. Okey, kalau tak tahu cikgu nak kena darab ke nak bahagi, inilah reason dia. Okey, sama ada nak kena darab ke, nak kena bahagi, inilah reason dia. Reason dia bila kita nak cari bilangan zarah je, mesti mol nak kena darab. Cuma zarah ni awak kena alert atom ke, molekul ke, ion. Tu je yang penting. Awak kena alert yang tu. Okey. Jadi kalau saya ada 0.4 mol kuprum sulfat, dia tanya awak berapakah bilangan molekul. Ya. Tanya berapakah bilangan molekul. Molekul tu bola ke guli? Molekul tu bola ke guli? So molekul yang besar kan saiz dia kan? So molekul itu adalah bola. Jadi kalau dia tanya berapakah bilangan molekul, macam awak nak cari bola. Maksudnya just 0.4 darablah bilangan bola. So 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, macam itulah. Okay, jadi 0.4 darab 6.02 eksponen 23. Awak dapat 2.408 darab 10 kuasa 23 molekul. Kita cari molekul, kita cari bola lah. Macam mana awak tahu tadi kalau saya ada separuh kotak, maknanya awak buat 0.5 darab dengan 6 biji. Yang asal satu kotak ada 6 biji. Jadi kalau saya ada separuh kotak, jadi awak fikir 0.5 darab dengan 6. That's why awak dapat 3 bola je. Samalah dengan konsep ni. Kalau saya ada 0.4 mol, jadi 0.4 darablah dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Kalau saya ada 0.4 mol, tapi dia tanya berapakah bilangan atom. Teori dia balik macam ni. Okay? Kalau dia tanya berapakah bilangan atom, saya ada 0.4 mol. Saya ada 0.4 kotak. Awak tak sampai satu kotak lah kan? Dalam setiap kotak tu, darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Mewakili bilangan bola kita. Dalam setiap bola tu, ada 6 biji guli. Maksudnya, dalam kes ni saya ada 6 atom. Kuprum, sulfur, oksigen ada 4. SO4 ni 4 ni kecil, dia besar sikit kan? 4 ni kecil, SO4. So oksigen ada 4. So saya darabkan dengan 6. Maksudnya saya ada 6 atom kat dalam tu. That's why 0.4 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 darab dengan 6. Okay. Jadi 0.4 darab 6 eksponen darab dengan 4. Jadi awak dapat 9.632 darab 10 kuasa 23 atom. Banyak lagi sebenarnya dia boleh spesifikkan untuk tanya. Okey. Nampak dekat sini? Boleh faham beza kotak, bola dengan guli. Yang tu teori yang saya boleh dapat untuk bantu awak macam mana nak hilangkan confuse dalam konsep mol. Terutamanya bila kita nak mengira bilangan atom. Okey, lagi satu dia boleh tanya macam ni. Okey, cuba tengok sini. Katakanlah saya ada satu formula. Macam ni, kita ambil yang example balik macam ni. Mungkin dia boleh tanya kat awak macam ni. Berapakah? Dia pergi kepada sini Dia tanya soalan yang sama. Katakanlah saya ada 0.4 mol kuprum sulfat. Okay. Dia tanya berapakah bilangan atom oksigen? Soalan dia, berapakah bilangan atom oksigen? Okay.
Bila dalam kes yang macam ni, macam mana pula tahu? Okay, kalau dia tanya berapakah bilangan atom oksigen, macam mana pula kita nak guna konsep? Sama macam konsep ni. Kalau saya spesifikkan berapakah bilangan guli merah, berapakah bilangan guli hitam. Kalau general saya tanya berapakah bilangan guli. Kalau dalam kes bola ni, kalau saya tanya berapa bilangan guli, awak akan cakap dalam satu bola ni ada 3 guli. Kalau awak ada 6 bola, so yang ni. Kan? So maksudnya 6 darab 3. Tapi kalau saya tanya berapa bilangan guli hitam, tadi awak jawab 12. Sebab awak tahu 6 darab dengan 2, 6 bola darab dengan 2 guli hitam, that's why awak dapat 12. So, kalau dia tanya berapakah bilangan atom oksigen di dalam satu molekul ini, ada 4 je atom oksigen. Di dalam satu bola ini ada 4 je guli merah ke apa semua kan. Macam tu spesifik. Okay. So, jadi kita ada berapa mol? 0.4. Didarabkan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, itu sebab molekul. Dalam satu molekul itu ada berapa atom oksigen? Ada 4. That's why kita kena darabkan dengan 4. Itu reason dia kenapa kita kena darab. That's why kita kena spesifik. Okay? Dia spesifik lah ni. Dia lebih kepada spesifik. Okey. Ada tertinggal ke tadi? 0.4 darab 6.02 eksponen 23 darab 6. Oh, thank you. Yang tadi Yang bawah tadi 1.448. Okey, tekan kalkulator salah kot. Okey. So, yang ni 0.4 darab dengan 6.02 eksponen 23 darab dengan, sebab dia nak atom oksigen, darab dengan 4. Okay. So yang ni baru dapat 9.632 darab 10 kuasa 23. Ini yang lain tadi kita resultakan. Okey, itulah kita kata tentang mol. Tentang konsep mol dan bilangan molekul, bilangan zarah, bilangan atom. Okey. Yes, maknanya di sini, konsep di sini 6.02 tu adalah represent molekul. Okey. Katakanlah, saya boleh padam tak bahagian ni ke? Boleh saya padam? Dia tak cukup ruang dah ni. Okey. Saya padam bahagian ni dulu. At least awak boleh faham dulu. Maknanya 6.02 tu adalah bilangan molekul yang fix di dalam satu kotak mol. Satu kotak mol lah, maknanya mol ni kes zarah kimia lah. Janganlah cerita pasal satu ni. Dalam kes saya ni, saya bagi example ibarat macam satu kotak saya ada 6 biji bola. So kalau macam zarah pula dalam satu mol itu ada 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul kat dalam tu. Okey. Katakanlah teori dia macam ni. Katakanlah awak ada contohnya macam kuprum. Okey. Saya ada 1 mol kuprum. Kuprum ni macam mana pula dengan konsep cikgu? Bila kuprum, dia satu je. Dia bukan kuprum sulfat, ada 6 atom. Kuprum ni sebiji je dia. So ibarat macam mana tahu? Ibarat macam dalam satu bola ni ada satu je dia. Macam tu. Kalau kita nak spesifik kepada atom. So ibarat macam satu bola ni ada satu je guli. Sebab saya cakap guli represent atom. So awak akan ingat, saya nak cari guli ke nak cari bola? Nak cari guli ke nak cari bola? So kalau saya ada 1 mol kuprum, maknanya saya ada 1 mol didarabkan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Maksudnya dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 atom kuprum.
Macam tu. Saya ada banyak tu je kuprum, atom. Sebab memang kuprum ni atom. Dia bukan molekul. Kalau dalam kes ni dia adalah sebatian, dia adalah combination lah. Dia jadi molekul tertentu. Okay. Kalau saya ada 0.5 mol kuprum, maksudnya just 0.5 darablah dengan 6.02 darab 10 kuasa 24. So dia masih atom sebab kuprum ni adalah atom. 0.5 darab 6.02 eksponen 23. So dapat 3.01 darab 10 kuasa 23 atom. Macam tu. Okay, teori tentang molekul atom ni. So ion macam mana? Ion pun lebih kurang macam ni. Ion pun ibarat macam atom. Cumanya awak kena faham, kalau awak pisahkan dia menjadi ion, kena tahulah kat dalam tu ada berapa jenis ion dia. Okay. Boleh saya padam bahagian bawah ni tak? Awak dah salin tak? Ataupun awak dah absorb dalam kepala dah faham? Okay. So macam ni. Okay, saya padam bahagian bawah ni Katakanlah dia tanya dekat awak ion. Macam mana kita nak tahu juga? So on teori yang saya bagi ni, ion ini ibarat macam atom tadi. Saya spesifik nak tanya dalam tu ada berapa guli. Contohnya, katakanlah saya ada kuprum sulfat. Saya bagi example kuprum sulfat. Kalaulah kuprum sulfat ni ionized, dia membentuk hanya dua jenis ion, iaitu ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Dia hanya membentuk dua jenis ion ni je. Nampak saya besar betul. Okay. Dua ion ni je yang wujud. Jadi, ibarat macam di dalam satu molekul ataupun sebatian kuprum sulfat ni, dalam tu ada dua je guli dia. Macam tu, ada dua je guli dia. Itu adalah ion. Kalau dia spesifik, soalan pada ion. Jadi contohnya, katakanlah saya ada 0.3 mol kuprum sulfat. Kalau dia tanya berapakah bilangan ion, maknanya saya kena buat apa? 0.3 darab dulu dengan Avogadro. So, darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 dan di dalam satu sebatian, dalam satu bola itu saya ada dua je. Dalam satu bola tu saya just ada dua. So that's why saya kena darab dengan dua sebab represent ada dua jenis ion kat dalam ni. Okay? So jadi 0.3 darablah dengan 6.02 eksponen 23 darab dengan 2. Sama tak jawapan awak? Dapat 3.612 darab 10 kuasa 23 ion. Soalan nak tanya ion? Ion lah. Okay. Okay. Oh, sebab tu lah charge. Yang dua tu. Mana satu awak tanya? Charge dua ni represent jenis charge dia je. Dia sebab dia ada dua jenis ion. Satu ion kuprum 2+, satu ion sulfate. So dia kita ada dua. Kalau awak ada satu sebatian, contohnya macam ni. Baik bahagian ni. Kata kalau awak ada satu sebatian, contohnya macam HCl. Kalau saya ionize, saya ada ion H+ dan ion Cl-. So maksudnya saya ada dua jenis ion. Okay. So maksudnya ion hidrogen dengan ion Cl-. Tapi katakanlah, ni kena hati-hati Saya sebenarnya jadi macam ni allergic dengan apa ni? Whiteboard punya habuk ni kan. Dia dah start allergic. Okay. So, kalau contohnya katakanlah saya ada macam ni. Acid sulfate. Yang ni awak semua, anak-anak saya, hati-hati ya. Kalau dia tanya berapakah bilangan ion, kalau saya pecahkan dia, memang dia ada dua jenis. Dia macam ni. Dia ada ion hidrogen dan dia ada ion sulfat.
Okey, jadi macam ni. Tetapi bila dia ionize tu, sebenarnya dia menghasilkan 2 ion hidrogen dan 1 ion sulfat. Ni 2 sebab bila ni. Kalau yang ni tadi memang sebab 1 ion ini dan 1 ion ini. So dalam kes ni ada 3 ion. Macam seorang ibu, dia beranak. Yang ni dia beranak kembar, seorang laki, seorang perempuan. Ini dia beranak, sekali dia beranak, dia kembar 3. Maksudnya dia ada 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Kes ni lah. Okay. Jadi kalau soalan, that's why charge tu penting untuk kita ingat. Sebab charge tu kita boleh tahu banyak benda macam saya sentuh tadi. Jadi kalau soalan ni, kalau dia tanya berapakah bilangan ion, contohnya kata kalau awak ada 0.2 mol H2SO4, kalau dia tanya berapakah bilangan ion, jadi 0.2 darab dengan nombor Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23 darablah dengan, sebab dalam ini ibu ni dia beranak 3 ion, darablah dengan 3. Bukan darab dengan 2, bukan sebab jenis tapi sebab kuantiti. Bukan sebab jenis kan, sebab kuantiti. Memang ada 2 jenis, guli hitam dan guli merah, tapi sebab guli hitam ada 2, guli merah ada 1. Samalah kes. Dia tanya berapakah bilangan ion, awak darablah dengan 3. Okey. Tapi kalau dia tanya cikgu, dia tanya berapakah bilangan ion hidrogen? Spesifik. Dia tanya spesifik, berapakah bilangan guli hitam? Okey, so awak perlulah darab dengan 2. Kalau dia tanya berapakah bilangan ion hidrogen, jadi 0.2 darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 darablah dengan 2, sebab di dalam satu ni, okey, satu sebatian asid sulfurik ni dia menghasilkan 2 ion hidrogen. That's why darabkan dengan 2. Macam tu nak membezakan tentang isu bilangan zarah. Okey. So saya nak buat latihan yang saya bagi dekat awak ni. Okey, kertas yang ni kita continue tentang isu molekul-molekul ni. Okey. Awak tengok kertas yang saya bagi, saya akan share pada skrin Okay, now. Okay, awak kena isu tentang guli apa semua tu kena alert betul. Okay, ni konsep tadi. Okay, now. Sekarang kita tengok yang ni. Berapakah bilangan ion nitrat? Dia fokus kepada ion nitrat dalam 2 mol ferrum. Mol ini adalah kotak. Okay, jadi kalau dikata dalam 2 mol ferrum, ibarat macam 2 kotak. Dalam 2 kotak didarabkan dengan 1 kotak ataupun 1 mol adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, dia tak ada tulis. Macam tu. Okey, itu sebab mol, sebab molekul ni, dalam molekul ini, dalam formula ini, dia fokus berapa bilangan ion nitrat. Kalau awak tengok pada formula ni, ion nitrat ada 3. 3 sebab apa? 3 sebab yang belakang ni. Bila dia ionize, dia menghasilkan 3 ion nitrat. Macam kes H2SO4 saya cerita tadi. Bila dia mengion, kenapa ion hidrogen? Ada 2 sebab 2 ion hidrogen. Ion hidrogen H+. 2 ni nampak tak atom dia ada 2. Tapi ion sulfat ada 1 saja. So SO4
satu minus. Ada satu je ion dia. Tapi yang ni dia menghasilkan 2 ion. Samalah macam kes ini. Dia menghasilkan 3 ion. That's why kita perlu darab dengan 3. Okay? Bilangan kotak, mol, darab dengan molekul. Yang ni adalah guli awak. Iaitu ion ataupun atom. Baru boleh dapat jawapan dia. Jadi 2 darab 6.02 eksponen 23 darablah dengan 3. Jadi awak dapat jawapan dia ialah D. Okey, betul Kena bezakan betul-betul. Ini belum dia combine dengan gas lagi. Nanti dia combine dengan gas kena bezakan pula. Okey now. Berapakah bilangan atom? Dia tanya awak bola ke guli. Cuba komen. Dia tanya awak bola ke guli. Berapakah bilangan atom? So dia tanya guli. Kita ada separuh kotak 0.5. Okay, cuba perhatikan pada formula. Ini bagus dia bagi kat awak formula tau. So kalau kita tengok pada formula ni, saya ada nitrogen dengan hidrogen. Maksudnya saya ada 4. Sebab apa? Ada 1 nitrogen dan 3 hidrogen. That's why total guli saya ada 4. Jadi konsep dia adalah 0.5 darab dengan bilangan molekul 6.02 darab 10 kuasa 23 darablah dengan bilangan guli. Guli kita tadi ada berapa? Ada total dia ada 4. Jadi jawapan dia ialah D. Bezakan dulu. Yang ni yang paling alert. Atom ke? Molekul ke? Ion ke? Okay. So, kita tengok kepada yang ni. Soalan yang ni. Now, antara berikut yang manakah mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 atom? Kalau kita faham, ini memang nilai adalah 1 mol. Okay, memang nilai dia adalah 1 mol lah sebab 1 mol bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Tapi semua 1 mol. Yang mana satu sama. So kita pun tengoklah, okey nitrogen gas macam ni formula dia. Chlorine gas formula dia macam ni. Amonia formula dia adalah NH3. Neon formula dia adalah macam ni. Awak rasa jawapan dia apa? Rasa jawapan dia ialah apa? Okey. Dia ialah D. Tak kenapa? Sebab kalaulah 1 mol, kalau saya nak cari atom, kalau atom maksudnya dalam 1 molekul ni saya ada 2 biji guli. Jadi saya nak cari bilangan atom, maksudnya saya perlu darabkan dengan 2. Ini pun dia represent ada 2, jadi saya perlu darabkan dengan 2. Sebab spesifik kepada guli itu. Atom saya nak cari. Ini pun kalau saya ada 1 mol, saya perlu darabkan dengan 4. Sebab nak represent guli, nak represent atom. Tapi ini 1 mol, saya tak perlu darab dengan siapa-siapa sebab neon ni memang macam dia adalah atom. Tadi saya tunjuk dia adalah sejenis atom, macam karbon, macam zinc, macam kuprum. Okay, yang saya bagi example tadi sebab dia sebiji dia seorang je. Dalam 1 bola tu ada dia je. 1. That's why dia adalah 1 mol. Okay. Now saya nak pergi kepada ini. Yang ni lebih kepada soalan combination. Saya nak sentuh tentang combination ni. Kalau awak keliru baca soalan, awak kena tengok segitiga. Kalau keliru baca soalan, awak kena tengok segitiga. Jadi saya nak tunjuk dulu macam mana konsep dia. Kumpulan 18 adalah monoatomik, betul? Okay. So bila dia monoatomik, bila awak belajar bila awak belajar periodic table, awak akan lagi jelas kenapa neon, argon, krypton tu, dia adalah sejenis atom walaupun dia adalah gas. Macam tu. Okay. Now, bila soalan
gram combination. Maksudnya awak kena jelas macam ni. Okey. Setiap satu molekul dia dah spesifik. Okey? Setiap satu molekul kita dah spesifik kes dia macam ni. Contohnya on teori, ini masih dalam teori combination di antara gisim. Contohnya macam ni lah kan. Katakanlah saya ada satu kotak. Okey. Satu kotak telur. So kalau satu kotak telur, saya tahu satu kotak tu 1 mol. Represent teori. So saya ada satu kotak telur. Dalam satu kotak tu katakanlah saya ada 10 biji lah. Contohlah kes ni telur saya ada 10 biji je. Okey. So maksudnya jisim dia spesifik. Iaitu kalau 10 biji telur dalam satu kotak ni, jisim dia adalah 20 gram. Ui, sikit sangat. Katakanlah 500 gram. Contoh. Okay, untuk ni. Okay. Tapi mungkin katakanlah satu kotak saya, tapi ini katakanlah dalam satu kotak ini adalah buah apple. So sama juga. Saya ada 10 biji. Okay. Buah apple, saiz dia atom dia besar sikit kan? Nampak logik. So kalau awak nampak buah tu macam atom, so saiz dia nampak besar sikit. Mungkinlah 10 biji ni katakanlah 1500 gram. Kalau saya tanya berapakah bilangan, kuantiti dia tetap sama 10. Tetapi jisim dia berbeza. Kenapa? Setiap atom ataupun setiap elemen mempunyai jisim yang berbeza. Kalau saya kata 1 mol karbon, awak tahu jisim dia 12. Saiz dia mungkin besar ni. Tapi dalam 1 mol tu kan, ada dalam 1 mol yang 12 gram ni, dia ada bilangan atom dia. Yang kecil-kecil ni, dia ada sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Okay? Dia ada macam tu. 1 mol, 1 kotak. 1 kotak, 1 mol dah spesifik 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay. Sama macam ni. Tapi kalau saya kata saya ada 1 mol, okay, magnesium. Magnesium untuk 1 mol dia berat dia 24. Tapi dalam 24 tu bilangan atom dia walaupun 24, dia adalah kuantiti dia tetap 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Bilangan dia tetap sama, tapi of course lah kita nampak jelas saiz atom dia lebih besar. Sebab tu jisim dia lebih besar lah sebab saiz atom lebih besar. Teori dia sama macam telur dengan apple. Mungkin dalam kes ni walaupun saya ada 10 biji telur, bilangan atom saya sama, tetapi jisim berbeza sebab setiap atom mempunyai jisim berbeza. Setiap elemen, setiap unsur. Okay, elemen unsur tu macam magnesium, karbon, hidrogen, itu kita panggil elemen. Okay, yang ni apple, jisim yang berbeza. Tetapi mungkin kuantiti dia adalah sama based on situation. So dalam kes ini, bila kita combine, that's why kita belajar topik dia mole concept. Kenapa dalam mole concept? Sebab dalam konsep mol, kalau awak tengok saya ada bagi dekat awak satu yang ni, dalam konsep mol, dekat kertas ni kan, kertas ni, so kita boleh tukarkan dia jadi isi padu, volume, kita boleh tukarkan dia jadi jisim, kita boleh tukarkan dia jadi zarah, ni ringkas sebab dah ada. Kita boleh tukarkan dia. Tetapi daripada mana dia datang, daripada mana dia datang, kita kena convert into mol. Contohnya macam ni, katakanlah awak ada jisim. Soalan jisim ni, awak diberi jisim tertentu. Kemudian tanya, saya ada, contohnya katakanlah saya ada 80 gram kuprum sulfat. Okey, berapakah bilangan molekul? Soalan nak cari bilangan molekul kalau awak ada 80 gram kuprum sulfat. Contohnya macam ni.
Contohnya macam ni. Kalau saya ada dalam bekas ni ada 10 biji telur. Jumlah 10 biji telur ni adalah 500 gram. Kalau saya ada 250 gram telur, boleh tak bagi tahu saya berapa bilangan telur? Kalau 10 biji 500 gram, kalau saya ada 250 gram, berapakah bilangan telur? Okay. 5. Kan? So kita nampak ada 5 biji telur lah. Kita nampak in teori kita boleh nisbahkan dia. Samalah macam ni. Jadi macam mana awak nak cari? Mungkin awak boleh nampak separuh, nampak beza, tapi apa-apa pun kena convert into mol. Jadi kalau soalan nak cari zarah daripada jisim, jisim pergi kepada mol, lepas tu barulah mol boleh pergi kepada zarah. So macam mana jisim nak cari mol? Kalau tak ingat, tengoklah segitiga. Awak ada jisim nak cari mol. Maksudnya ini kena bahagi dulu nak pergi sini. Okay, kalau tak ingat, tengoklah segitiga ni. Tak payahlah hafal gambar rajah ni. Gambar rajah yang kat bawah tak payah hafal. Tapi kalau nak convert, yang penting awak ingat apa-apa pun kena convert into mol. Mol ini jantung dalam pengiraan mol ini. Sebab tu terlibat dalam fizik. Okay, so jisim nak pergi mol dulu. So saya kena bahagi. So dalam kes ni, saya nak cari 1 mol kuprum, maknanya 80 bahagilah dengan 160. Tadi 160 cikgu dapat mana? Awal-awal kita kira kuprum sulfat tu Itu sebab dia. So, awak pun dapat iaitu 0.5 mol. Okay. Dah dapat 0.5 mol, dah duduk dekat mol. Now, mol nak pergi zarah. Kalau kita nak cari bilangan zarah, okay, kita pergi pula kat sini. Oh, saya nak cari bilangan zarah. Nak cari zarah iaitu mol kena darab dengan Avogadro. Mol kena darab dengan Avogadro. Jadi, saya nak cari bilangan zarah ataupun bilangan molekul. Dalam kes ni dia nak molekul kan. Molekul itu dia nak bola lah. Bola tu yang 6.02 tu lah. So maksudnya adalah 0.5 didarabkan dengan nombor Avogadro. Jadi kalau soalan yang dah kembang macam ni, ingat apa-apa pun kena cari mol. Okay, apa-apa pun kena cari mol. Jadi bila awak darab 0.5 darab dengan 6.02 eksponen 23. So awak dapat iaitu 3.01 darab 10 kuasa 23 molekul. Okay, maksudnya kalau awak ada 80 gram kuprum sulfat, bilangan molekul awak hanyalah 3.01 darab 10 kuasa 23. Dari segi bilangan molekul. Macam kes ni lah. Kalau saya ada 250 gram, maksudnya dalam tu ada 5 biji. So, teori dia macam tu. Okay, saya bagi ruang untuk awak salin benda ni sikit, and then kita nak buat kat kertas. Okay, now. Manalah cikgu yang bercakap ni kan? Cikgu ni pergi mana? Cikgu pergi mana? Cikgu kat sini. Okay, cikgu kat sini je. Okay. So now, kena faham bila dia combine, apa-apa pun kena convert into mol. Okay? Bila kita convert into mol, tak ingat tengok segitiga. Cara dia macam tu. Sebab apa yang tak ingat? Tak ingat kalau nak bahagikan nak kena darab. Tu je punca dia. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, jadi segitiga kena ada dengan awak lah. Okay, baru boleh jawab soalan ni dengan mudah. Okay, 0.5 gram bahan perisa digunakan untuk memperbaik rasa sebiji kek nanas. Berapakah bilangan molekul bahan perisa itu? Bilangan molekul. So, maksudnya sekarang kita ada jisim. Ini info. Kemudian
Dia nak suruh kita cari bilangan molekul iaitu zarah. Jadi jisim sebelum nak pergi zarah apa-apa pun kena convert into mol. Okay, tak ada jalan lain kecuali nak convert into mol. Jadi kalau jisim nak pergi mol, kalau awak tengok balik kepada segitiga, okay, jisim nak pergi mol, tengok balik kepada segitiga, mol, dia kena bahagi dengan RMM. Okay. So jisim nak pergi mol kena bahagi, mol nak pergi bilangan zarah kena darab dengan, ni simbol bagi Avogadro, Na. Avogadro constant. Dekat kalkulator ada tau. Avogadro constant. Dekat kalkulator, kalau ada certain kalkulator dia dekat cover. Awak cuba tengok Na. Kalau tak ada kat cover macam kalkulator ni ada dekat dalam. Ada kat dalam dekat nombor 7 tu. Nombor 7 tu ada constant. Carilah. Dia macam-macam lah. Electrical lah, universal lah. Cubalah tengok atomic ke nuklear dalam tu. Okay. Jangan risau, tak nak tengok constant kalkulator pun dia dah bagi kan. Sebab SPM. Okay. Now, sekarang kita buat proses ni. Kalau awak tahu step, this is the process. Ini proses dia. So now 0.58 kita nak cari mol dulu kan. So kita cari mol. Mol untuk bahan perisa sama dengan 0.58 bahagi dengan dia dah bagi dah RMM. So 116. Jadi awak dapat 0.58 bahagi dengan 116. So dapat dapat 5 darab 10 kuasa negatif 3. Nak tukar kepada 0.0 berapa? Tekan Shift ENG. Shift ENG. Dia akan tolong convert. Kalau tak tahu nanti next class saya tunjuk. Sebab setting kamera dah berubah. So tak boleh nak tunjuk dah pakai kalkulator. Okay. So jadi dia adalah 0.005. Okay, dapat 0.58 bahagi dengan 116 dapat 0.05 mol. Okay, kemudian mol nak pergi kepada zarah kena darab. So nak cari bilangan zarah sebab zarah kita adalah, saya seleskan dalam kes ni molekul. Molekul itu macam bola kan. So maknanya 0.005 darablah dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Jadi darab 6.02 eksponen 23. So siapa dapat jawapan dia? C. Okay. So dapat jawapan dia ialah C. Dia punya resepi kejayaan untuk mengira mol adalah apa-apa pun kena tukar kepada mol. Tak ingat? Tengok segitiga. Okay. Cuba tengok yang ni Berapakah bilangan atom nitrogen? Ni dia spesifik ni. Hati-hati tengok soalan. Dia kata berapakah bilangan atom nitrogen. Dia spesifik sangat-sangat. So tengok kat sini Sekarang dia bagi 40 gram formula ini. Nitrogen nitrate, ammonium nitrate nama dia. Okey, dia bagi jisim. Dia nak cari atom. Ini yang nak dicari. Apa-apa pun kena convert into mol. That's why teori tentang atom, molekul kena bezakan betul-betul. Now, sekarang tadi kita dah buat kan? Jisim nak pergi kepada mol, kita kena bahagi dengan RMM. Mol nak pergi kepada atom, kita kena darab dengan Avogadro. Okey. Yang ni sebab segitiga sebab segitiga nak bahagi, nak darab, refer segitiga. Now, saya nak cari mol dulu. So mol, jisim saya ada berapa? Jisim ada 40, bahagilah dengan dah bagi dah, tak payah kira. Dia dah bagi RMM dia, molar mass dia adalah 80. So bahagi dengan 80. Okay, so 40 bahagi 80, 0.5 mol. Okay. Sekarang saya nak cari bilangan atom.
So nak cari bilangan atom, awak kena darab. Saya ada 0.5 mol. Kena darab dengan nombor Avogadro which is 6.02 darab 10 kuasa 23. Tapi dia spesifik kepada atom. Atom maksudnya guli. Kan? Bila guli awak ingat, oh dia bukan nak tanya bola, dia nak tanya guli. Okay, jadi soalan saya, dalam formula ini ada berapa atom nitrogen? Dia spesifik kepada atom nitrogen. So, ada berapa atom nitrogen kat sini? Cuba bagi tahu saya. Okay, so ada 2, betul. Jadi awak ada 2 atom nitrogen dekat sini, jadi awak perlulah darabkan dengan 2. Sebab dia nak tanya nitrogen je, kan dia nak tanya atom. Okay, so jadi 0.5 darablah dengan 6.02 eksponen 23. So darab pula dengan 2. Dapatlah jawapan dia ini. Okay, itulah maksudnya. Beza. Sekejap saya tengok ini sampai atom kat sini je. Okay, soalan yang terakhir untuk malam ni. Jadi untuk yang soalan seterusnya saya akan sambung pada hari Khamis minggu hadapan. Okay. Jadi kita pergi yang ni. Yang ni yang merisaukan soalan paper 1 sebab dia akan tanya betul-betul on concept. On concept betul-betul bagi awak faham macam mana nak bezakan GC, molekul, atom, ion semua tu. Cuba tengok Dia kata antara berikut yang manakah mempunyai bilangan molekul. So bila molekul dia nak tanya bola. Bola ni pasal apa yang 6.02 tu lah. Darab 10 kuasa. Darab 10 kuasa 23. Okay. Now dia bagi E iaitu 8.8 gram gas karbon dioksida. Okay. Macam mana nak cari? Maksudnya bila kita ada jisim, kita nak cari molekul. Apa-apa pun kita kena convert into mol. Maksudnya kata kalau awak ada jisim macam tadi, macam kes telur tadi, kalau saya kata saya ada 250, okay, 250 gram, bila awak nak convert kepada berapa bilangan telur, awak akan fikir, okay, 250 bahagi dengan 500, that's why dapat 0.5 mol. That's why awak nampak separuh kotak. Okay. So sama kes macam ni, walaupun dia nak suruh memang diorang tengah praktis. Kawasan rumah saya memang diorang tengah praktis helikopter. Okay, so kalau 8.8 gram of carbon dioksida gas, apa pun convert into mol. Sebab mol ini menentukan bilangan zarah. Ada berapa kotak dia, kita tahu bilangan zarah dia. Okay, so now kita convert je lah. Okay, so formula carbon dioksida yang ni, jadi kita cari dulu RMM dia. So RMM dia adalah 12 campur dengan 2 darab 16. So dapat 44. Jadi mol bagi karbon dioksida, kita letak sama dengan pula. Mol karbon dioksida sama dengan 8.8 bahagi dengan 44. So dapat 8.8 bagi 44, jadi awak dapat 0.2. Okay, good. So bila 0.2, jadi cara dia nak senang, setiap satu ni cuba awak kira bilangan mol dia. Okay, maksudnya macam water ada 3.6 bahagi dengan water, jisim dia adalah water kan formula dia H2O. Jadi H2O 2 hidrogen campur dengan oksigen 16. Okey, jadi 3.6 bahagilah dengan 18. Dapat terus iaitu 0.2. Tak payah kira yang lain. Sebab as long as kalau mol dia sama, okey, tetap bilangan zarah dia sama. Atom tengok keadaan. Saya tak kali kata sebab dalam satu kotak itu, dalam bola tu mungkin guli dia berbeza-beza. So kalau molekul, kalau bola dia sama, tetap bola dia sama.
Okey. Jadi dapatlah 0.2 mol, maknanya bilangan molekul dia pun tetap sama. Jadi jawapan dia ialah A. Okey. So, since esok mungkin ada student yang ada kelas lagi kan. So saya tak nak ganggu masa awak lebih lama. Jadi kelas ini, kelas kimia yang tentang konsep mol ni saya akan sambung pada hari Khamis minggu hadapan menggunakan modul yang sama. Kita akan continue tentang gas. Okay, teori tentang gas ni penting dan yang penting adalah kita nak kira pengiraan melibatkan persamaan kimia. Dan mungkin kalau ada masa dan ada bonus, cikgu akan masuk macam mana nak guna teknik mudah untuk balancekan chemical equation. Jadi minggu depan kita boleh pakai link yang sama. Awak still kena WhatsApp saya untuk dapatkan link ataupun bagaimana awak dapatkan link hari ini melalui kawan-kawan awak. Jadi kawan-kawan awak kena forwardkan lah. Okay. So awak boleh ajak lagi ramai kawan-kawan awak yang nak join kelas. Okay. So ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Okay, tak ada. So saya harap awak boleh faham hari ni. Okay, untuk konsep mol sedikit baru, belum pengiraan lagi. Tak ada apa-apa, kita stop sampai sini. Minggu depan macam biasa, jam pukul 8.30, awak boleh dapat daripada link daripada FB ataupun daripada kawan-kawan awak. Okay, jangan lupa ajak kawan-kawan awak yang lain. Okay, bye semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Sama-sama.